Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa adkhilni bil khair amma ba'd. Perbezaan antara iradah syar'iyah, kehendak syar'i dengan iradah kauniyah. Jadi syariah iradah, apa dia iradah yang kita belajar semalam? Kena Allah. Syariah sesuatu yang berkaitan dengan hukum syarak. Seperti Allah Subhanahu wa taala nak memudahkan manusia beramal dengan hukum dia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maknanya Allah Ta'ala hendak kamu beramal dengan cara mudah dan bukan untuk mempersulitkan kamu. Termasuk iradah syariah ini tentang hukum halal haram, boleh tak boleh, semua hukum hakam yang berkaitan dengan hukum syarak, itu pun di atas iradah Allah, kehendak Allah, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iradah kauniyah, maknanya ketentuan kejadian alam ini. Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala urus makhluk Allah. Setelah dia jadikan, dia urus, dia takbir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus, mentadbir sekalian alam. Yang ni pun termasuk di dalam iradah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus Ulama muhaqqiqin ahli sunnah. Okey. Di sini pengarang kitab menyebut tentang ulama muhaqqiqin. Kita biasa dengar perkataan ulama. Jelas ulama ni daripada alimun. Alimah ni ulama, maknanya orang banyak ilmu tu dipanggil ulama lah. Jadi yang nak tentukan, yang pertama sekali kita kena jelas siapa yang nak menentukan seseorang itu ulama. Bukan kita, bukan orang awam macam kita. Orang-orang yang kita rasa dia ni glamour, masyhur, dia pandai tarik orang dalam kuliah dan ceramah, kita pun tabarkan dia jadi orang ulama. Itu tak betul. Yang menentukan dia tu ulama maknanya daripada kajian para ulama juga yang meletakkan kedudukan dia sebagai seorang ulama. Bukan kita yang tentukan seseorang itu ulama. Okey, yang pertama kita kena jelas perkataan ulama. Kalau kita tengok yang definisi ta'rif yang diletakkan oleh para ulama, nak tentukan seseorang itu ulama tu maknanya sangat ketat, menguasai semua cabang ilmu-ilmu Islam ini. Ilmu-ilmu asas seperti kita kata nahwu, saraf, balaghah, mantiq, badi', ma'ani, bayan, arud, usul tafsir, usul hadis, qawaid fiqhiyah, usulul fiqh. Jadi menguasai, bukan dia tahu, dia menguasai. Orang macam ni kok boleh ditabarkan, diletakkan, dinamakan, diangkat menjadi seorang ulama. Bukan ustaz. Ustaz dilantik mula jadi tok guru. Ni selalu kita sebut kan, ditabarkan jadi tok guru, lepas tu tuan guru, lepas tu naik jadi ulama. Lalu didewakanlah, disanjung. Okey? Jadi ulama muhaqqiqin pula yang kedua, apa maksud muhaqqiqin? Yang dimaksudkan ulama muhaqqiqin di sini, al-maqsudu biha 'ala al-umumi fi kulli fan. Dia mengetahui cabang-cabang ilmu di dalam sesuatu ilmu ataupun sesuatu maklumat. Al-ulama'u ar-rasikhuna, yang Allah Ta'ala sebut war-rasikhuna fil 'ilmi. Bukan sahaja dia tahu ilmu itu secara mendalam. Ini ulama muhaqqiqin. Maknanya dia dalam sesuatu ilmu fi zalikal fan. Walladzina haqqaqu ikhtilafa alihi, dia telah mentahqiqkan, memastikan perselisihan daripada perbezaan pendapat ulama ni. Ulama fiqh ni ramai kan,
Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, pendapat ulama kata macam ni. Mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Dia tengok, dia suluh di semua dalil tu, dia tahqiqkan hak mana yang paling tepat, yang paling rajih. Itu dipanggil ulama muhaqqiqin. Wa jama'u adillatahum wa naqashu wa qaranu bainaha farajjahu ma yastahiqu tarjih. Setelah dia gabungkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh semua ulama, kalau perbezaan ulama ataupun perbezaan mazhab, digabungkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab yang 4 sebagai contoh, lalu dia tahqiqkan, dia tarjihkan dalil ni paling kuat. Dalam bab ini, dalam masalah ini, mazhab ni paling rajih ataupun pendapat ulama ni paling tepat. Itu disebut apa? Ulama muhaqqiqin. Serta dia kata di sini wa bayanu adillata ala jumlatihi wa nau'iyatihi, maknanya ala rajhanihi wa nau'iyatihi. Setelah dikemukakan dalil-dalil tentang kerajihan sesuatu pendapat ulama ataupun sesuatu mazhab. Jadi kesimpulan di sini, pertamanya ulama, yang keduanya ulamaul muhaqqiqin, ulama yang mentahqiqkan sesuatu pendapat, sesuatu masalah yang berada di hadapan dia. Okey, di sini dia kata apa? Ulamaul muhaqqiqin, daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak termasuklah Jabariyah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Okey, terus. Menetapkan iradah yang terdapat dalam kitab Allah melibatkan dua jenis, iaitu pertama iradah syar'iyyah yang mengandungi kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua iradah kauniyah yang merangkumi seluruh benda yang wujud. Iradah syar'iyyah. Antara contoh yang berkaitan dengan iradah syar'iyyah ialah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan kepada para hamba-Nya dalam melakukan ibadah dan tidak menghendaki mereka menanggung kesukaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuridullahu, berkehendak oleh Allah, bikumul yusra, dengan kamu itu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah Ta'ala tak nak kepada kamu itu kesulitan ataupun kepayahan. Dalam beragama ni, Allah Ta'ala nak mudahkan kita. Bukan kata Allah Ta'ala saja, termasuklah Nabi sendiri. Kita dah belajar hadis tentang masalah seorang badui, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dia datang dalam masjid, lalu dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Selepas dia sembahyang, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Hadis ini selalu kita baca kan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan juga Muhammad, jangan kamu rahmati orang lain daripada kami berdua. Dia takut Allah Ta'ala bagi rahmat semua, dia dapat sikit, Rasulullah dapat sikit. Dia kata bagi kat kami dua cukup, orang lain jangan bagi rahmat. Rasulullah kata kamu telah mempersempitkan suatu keluasan yang diberi oleh Allah. Islam tu kan luas, apatah lagi rahmat Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ini, kata Allah, mengatasi sesuatu. Dalam ayat yang lain mengatasi murka Allah. Allah Ta'ala ada sifat murka, dia ada sifat rahmat. Rahmat Allah melebihi kemurkaan Allah Ta'ala. Selepas tu dia kencing, salah satu daripada penjuru masjid. Lalu para sahabat berpakat nak belasah dia sebab buang najis dalam masjid. Rasulullah kata, da'uhu, biarkanlah dia nak kencing. Sebab bila dikerasi, dipukul, dia akan lari. Dia akan lari seluruh masjid tu. Apa yang akan jadi? Air kencing tu berciciran, mengotori semua ruang ataupun sudut masjid. Setelah Rasulullah perintahkan sahabat ambil satu badik air, tuang di atas air kencing dia, najis dia. Lalu Rasulullah kata, innama bu'ithtu muyassirin wala tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan orang. Bukan kamu diutuskan, dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah Ta'ala atas dunia ni untuk menyusahkan orang. Dasar yang disebut oleh Allah dalam Quran dan disebut oleh Nabi di dalam hadis, dasar agama Islam ni dia mudah, senang. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi disebut di dalam fatwa muasirah dia,
Kalau semua masalah agama ini kita ambil kepada ihtiyat ulama. Apa maksud ihtiyat? Kita ambil hak susah-susah semua. Hak mazhab Syafi'i ambil hak susah. Hambali, Maliki, Hanafi. Ataupun kita berpegang pada satu mazhab, mazhab Syafi'i saja, semua ambil hak ihtiyat susah. Jadi hilanglah dasar prinsip asas yang dalam Quran. Asas yang dalam Quran ini untuk memudahkan, cuba-cuba kita ambil hak payah. Jadi hilang kemanisan Al-Quran dan juga hadis. Jadi walaupun di sana ada pandangan ulama, sama ada qala ataupun qila daripada pendapat ulama, tetapi kalau terlalu kuat pegang dengan ihtiyat para ulama ini, Quran hadis itu hilang kemanisan. Duk nampak jadi susah. Secara umum orang berpendapat, orang faham Islam itu agama yang mudah. Tetapi bila kita cerita dengan orang, jadi payah. Bila kita mengajar fiqh, mula-mula memang kita sebut Islam tu senang, Islam tu mudah. Tapi bila kita mengajar orang, kita bagi cerita pandangan-pandangan hak susah-susah saja. Jadi hilang kemanisan Quran hadis tu. Sebagaimana viral sekarang ni, sebelum puasa dan dalam bulan puasa, ada individu ajar perkara yang batalkan puasa. Kalau orang taik sembelik, keluar balik, taik tu masuk dalam balik. Batal puasa tuan-tuan. Tidak dinafikan ada dalam fiqh Syafi'i. Di antaranya di dalam kitab Idaman Penutup, Ma'atul Al-Badrin dan sebagainya. Sebab dianggap masuk sesuatu, masuk ain dunia. Itu dia dah keluar, dia masuk balik. Masuk sesuatu ke dalam rongga. Rongga ini sesuatu lubang yang ada kepada jasad ataupun tubuh badan kita. Salurannya sampai kepada Maidah. Macam dubur, sampailah. Sampai kepada Maidah, mulut sampai kepada Maidah. Maidah ni tempat simpanan makanan dan juga minuman. Lalu viral sampai hari ni, hari-hari orang tengok sonok mengaji cara tu. Tak dinafikan sebahagian daripada pendapat ulama macam tu. Jadi Islam jadi susah. Sembelik, siapa nak sembelik? Siapa angkat tangan daripada kalangan kita ni, dia nak berdoa, ya Allah aku jadilah aku ni sembelik. Siapa ada? Siapa nak? Dia berak pun jadi sembelik. Dia tak nak kan? Mana ada orang nak? Dia jadi itu secara kebetulan. Dengan sebab pemakanan dan juga minuman yang tertentu, dia jadi sembelik. Ketika dia qada hajat, adakah dia sekali lagi dia berniat, ya Allah jadikanlah tahi aku ni sembelik? Tak ada juga dia niat kan? Tiba-tiba berlaku macam tu, dia termasuk balik. Jadi dia tak batal puasa berdasarkan pendapat, tu yang kata rajih tu tadi. Sebab asasnya, perkara yang membatalkan puasa di dalam syarak ni berdasarkan kepada hadis Nabi, apa dia? Makan, minum, jima. Kalau Ibnu Hazm Al-Andalusi ataupun Ibnu Hazm Al-Zahiri buat maksiat batal puasa. Kerana apa? Berdasarkan dalam hadis, la yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dalam hadis itu orang yang puasa ni adalah laisa lillahi hajatan, tidak laisa lillahi hajatun, tidak ada bagi Allah Taala berhajat. Hanya meninggalkan makan minum kalau orang tu buat maksiat. As-siyamu atau as-samu al-imsak, tahan diri daripada makan minum dan tahan diri daripada melakukan maksiat. Jadi bagi dia, golongan Daud Zahiri ni buat maksiat pun batal puasa. Okey, majoriti ulama dalam bab ni kita tak batal puasa. Cuma dia batal pahala puasa. Jadi kalau kita terlalu kuat berpegang dengan ihtiyat ulama tadi, hilanglah kemanisan dalam Quran hadis. Islam menceritakan, Quran menceritakan benda tu mudah. Apa dia lagi? Tadi kita sebut muntah dengan sahaja ada 4. Makan, minum, jima dan muntah dengan sengaja. 4 ni kan. Yang lain tu semua ihtiyat. Semua ijtihad. Bukan ada dalam Quran hadis. Masuk sesuatu ke dalam rongga ni tidak ada hadis. Sebab tu ulama berbeza pendapat. Bahkan pendapat yang rajih tidak batal. Ulama ambil dan dalil daripada hadis dalam bab wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguhlah kamu ketika istinsyaq. Apa makna istinsyaq? Istinsyaq masuk air ke dalam lubang hidung. Di antara sunat-sunat berwudu, kita basuh tangan, kumur, masuk air dalam lubang hidung. Masuk air dalam lubang hidung ni dipanggil istinsyaq. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh ketika istinsyaq, masuk air dalam lubang hidung, illa an takuna sha'iman, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa.
di sini ulama bahas pula istinsyak yang tak boleh ataupun baligh yang tak boleh. Sebagian ulama kata istinsyak tak boleh dalam ketika seseorang berpuasa. Dia tak kata batal, Rasulullah kata kecuali ketika dalam keadaan kamu berpuasa. Pendapat yang kedua kata istinsyak boleh, baligh tak boleh. Baligh kata masuk air dalam lubang itu sedalamnya, lebih daripada had daging, tulang tu. Daripada hadis inilah sebagian ulama kata, sebagian ulama mana? Ulama Syafi'i kata, ulama-ulama dalam mazhab kita Syafi'i kata, inilah asas yang menjadi dalil masuk sesuatu ke dalam rongga. Kan hidung ni rongga, batal. Padahalnya Nabi tak kata pun. Itu ijtihad. Dan juga di dalam fatwa Yusuf Al-Qaradawi menyebut puasa ni semua orang faham. Di zaman Nabi, zaman para sahabat, tabi'in semua orang faham. Apa makna puasa? Puasa memberi maksud-maksud yang tertentu. Seperti tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima', tak boleh muntah dengan sengaja. Itu maksud puasa. Adapun 10 perkara yang disebut di dalam mazhab Syafi'i itu ijtihad. Jadi bila ijtihad ni boleh ikut dan boleh tak ikut. Cuma bila kita nak menyampaikan pandangan-pandangan kepada orang berdasarkan kepada perselisihan, perbezaan pendapat ini, di samping cerita hak berat, cerita juga hak ringan-ringan untuk memudahkan orang. Sebab apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Berkehendak oleh Allah Ta'ala dengan kamu itu mudah dan Allah Ta'ala tidak mahu mempersulitkan kamu. Walitukmilul iddata, sempurnalah bilangan puasa. Bila dah nampak, sebab Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat anak bulan dan berbukalah, yakni sambutlah hari raya bila kamu kelihatan anak bulan. Walitukmilul iddata, hendaklah walitukabbirullah, ketika menyambut raya itu hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas ataupun sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu. Ala ma hadakum, atas sesuatu yang telah memberi petunjuk oleh Allah akan kamu, sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar. Bagaimana sambut raya? Raya sudah tentu orang melahirkan kegembiraan, keseronokan hasil daripada dia mampu mengawal, menahan diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, dan pahala puasa dalam bulan Ramadan bagi melahirkan kesyukuran dia banyak bertakbir, berzikir kepada Allah ketika menyambut hari raya. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan ataupun semoga kamu bersyukur dengan nikmat raya yang Allah Ta'ala bagi. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Maksudnya, Allah menghendaki apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, yakni nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah akan membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharapkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah Subhanahu wa taala sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Jenis iradah di atas tidak mestinya berlaku, melainkan jika ia mempunyai kaitan dengan iradah yang kedua. Iradah ini jelas membuktikan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dosa, maksiat, kesesatan dan juga kekufuran. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyuruh melakukan dan tidak meredainya, meskipun dia menghendaki dari segi penciptaan dan kewujudan. Allah Subhanahu wa taala sukakan kepada perkara yang berkaitan dengan urusan agama. Dia memberikan pahala kepada orang yang melakukannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala juga membantu mereka dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Dia membantu hamba-hambanya yang bertakwa dan golongan yang berjaya. Iradah syar'iyyah ini mengandungi seluruh amalan ketaatan tanpa mengira sama ada ia berlaku ataupun tidak berlaku. B. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah merangkumi segala benda yang wujud yang diungkapkan dengan kata-kata apa sahaja yang dikehendaki Allah pasti berlaku, dan apa sahaja yang tidak dikehendakinya tidak akan berlaku. Antara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala,
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Maksudnya, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesat sempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang menaiki naik ke langit dengan susah payah. Demikianlah Allah menciptakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allah ma qatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa'a Allah ma qatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tilka rusulu, yang demikian itu rasul-rasul. Rasulun rasulani rusulun. Telah melebih oleh kami sebahagian mereka itu atas sebahagian yang lain. Jadi rasul-rasul Allah Ta'ala bagi kelebihan masing-masing. Minhum man kallamallah. Sebahagian mereka yang boleh bercakap direct kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Wa kallamallahu Musa taklima. Wa rafa'a ba'dahum, sebahagian daripadanya Allah Ta'ala telah mengangkat sebahagian mereka darajatin, beberapa darajat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wal mursalin, dan diberi banyak kelebihan, keutamaan daripada nabi-nabi yang lain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, u'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberi pada aku 5 perkara kelebihan yang mana rasul-rasul sebelum aku tak dapat 5 ni. Apa dia 5 perkara tu? Ingat tak? Kita dah ulang banyak kali ya. 5 perkara ni khusus pada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad, Nabi lain tak dapat. Apa dia? Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Lagi? Waju'indat lil ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fa yusalli. Lagi? Tak ingat lah. Jadi 5 perkara tu cari ya. Kita masuk sebahagian daripada soalan yang kita akan kemukakan besok, penghujung kuliah kita. Benda tu dah kita ulang banyak kali kan. Tuan-tuan cari Google balik ni, 5 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad tidak diperolehi kepada Nabi yang lain. Okey. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan telah memberi oleh kami akan Nabi Isa ibnu Maryam itu keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami perkukuhkannya bi Ruhil Qudus, dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia pergi ke mana pun malaikat Jibril ikut, dia teman dia untuk halang daripada bahaya dan untuk memberi dia memberi pertolongan, bantuan daripada gangguan musuh. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim, dan sekiranya berkehendak oleh Allah Ta'ala tidaklah berlaku pembunuhan, perselisihan, perkelahian orang-orang yang selepas daripada rasul-rasul. Min ba'dihim min ba'dir rusul. Patutnya bila Rasul dah wafat, mereka terus sahaja amalan Rasul, ajaran Rasul, syariat yang dibawa oleh Rasul, tapi mereka berkelahi pula, sehingga Allah Ta'ala utus pula Nabi yang lain, Rasul yang lain. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka, mereka duk berbalah lagi. Walakin ikhtalafu, setelah datangnya bayinat, keterangan, ilmu, mereka masih berselisih. Faminhum man amana, sebahagian mereka yang berselisih itu bila dapat bukti, dapat keterangan, mereka mempunyai hujah bahawa kebenaran agama Allah, lalu mereka beriman. Wa minhum man kafar, sebahagian mereka bila dah ada bukti, ada keterangan jelas tentang kebenaran agama Allah, kafir juga. Dah ada bukti dah, mereka masih kafir. Walau syaa Allahu ma qatatalu, ini taukid. Sekiranya berkehendak oleh Allah Ta'ala, sayalah tidak berbunuhan di antara mereka. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Maknanya perbuatan bunuh, berselisih, perbuatan tu Allah Ta'ala buat, tapi bukan Allah Ta'ala suruh ikut. Perbuatan kafir, perbuatan syurga neraka, Allah Ta'ala buat, bukan Allah Ta'ala suruh masuk neraka.
Macam Allah Ta'ala buat babi, buat benda yang haram. Adakah Allah Ta'ala suruh makan? Tak, dia nak bagi kenal ya. Ini binatang makanan yang haram, ini halal. Dia buat nak bagi kenal, bukan dia suruh. Bila dia buat tu nak suruh orang buat. Buat perbuatan jahat tu perbuatan Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi kita akal sebagai neraca, sebagai kayu mengukur baik buruk, dosa pahala. Kita pilih. Bila kita pilih, Allah Ta'ala tentukan terus. Tentukan kepada kejahatan. Pilih benda baik, Allah Ta'ala tentukan kepada kebaikan berdasarkan kepada pilihan masing-masing. Okey, terus. Iradah ini merangkumi segala perkara dan makhluk yang wujud di alam maya ini. Setiap peristiwa kauniyah atau universal yang berlaku di alam maya ini tidak dapat lari daripada apa yang dikehendaki Allah dan masyiatnya. Perkara ini sama sahaja antara orang beriman, tidak beriman, orang yang baik dan juga fasik, ahli syurga, ahli neraka, wali Allah dan juga musuh Allah, dan lain-lain. Orang yang bahagia ialah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja kehendakinya dari segi penentuan atau takdir, bahkan juga dari segi perundangan. Sebaliknya, orang yang celaka ialah orang yang Allah kehendakinya dari segi penentuan atau takdir sahaja, tetapi tidak menghendakinya dari segi perundangan. Golongan ahli sunnah wal jamaah memahami agama Allah dengan sebenar-benarnya, dan mereka sama sekali tidak melagu-lagukan kitab Allah antara satu sama lain. Mereka mengetahui hukum hakam Allah berlaku ke atas hamba-Nya berdasarkan dua iradah yang disebutkan di atas. Orang yang melihat amalan yang dilakukan oleh para hamba Allah menerusi dua bentuk iradah di atas adalah orang yang benar-benar melihat dalam arti kata yang sebenar. Orang yang melihat kepada qadar sahaja tanpa mengira aspek syarak, atau melihat kepada syarak sahaja tanpa mengira aspek qadar, adalah orang buta sebelah mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun." Maksudnya, orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau Allah menghendaki, tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan tidak pula kami harapkan sesuatu apapun. Demikianlah juga orang-orang yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, sehingga mereka merasai azab siksa kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu keterangan yang berdasarkan ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Tiadalah kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata, dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.